Ustaz untuk memulakan kuliah kita pada materi ini, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jadi Bonda Rosniati, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, diharap dalam keadaan sihat semuanya insya-Allah. Dan alhamdulillah saya begitu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dapat bersama dengan Gemba Nur Iman Gemba Nur Iman. Alhamdulillah. Dan saya ada dihubungi oleh Ibu Bonda Rosniati. Oh, jadi yang moderator tadi memang Bonda ke? Ya, bukan. Saya Bonda Nur. Bonda yang Nur. hubungi Ustaz Bonda Rosniati, itu pengerusi. Saya moderator. Ya. Okey, ya tu saya nampak dah Bonda Ros ya. Ini Bonda Nur. Baik, terima kasih banyak. Dan saya agak teruja kerana yang datang ni daripada pelbagai tempat. Hatta dari London pun ada, Brunei, Singapura, Indonesia dan pelbagai tempat di Malaysia. Jazakumullah khairah. Dan hari ini ibu-ibu sekalian, saya diminta oleh Ibu Ros untuk membahaskan tentang satu buku yang baru saya terbitkan yang bertajuk, boleh nampak ke dari tempat masing-masing tu? Nampak tajuknya, Ustaz. Syurga yang dirindui ya. Dan sebenarnya saya langsung tidak terfikir adanya filem ataupun cerita yang bertajuk Syurga yang tidak dirindui itu. Lepas saya siapkan buku ni barulah ada orang beritahu ini sama dengan tajuk movie Syurga yang tidak dirindui. Jadi saya memang langsung tak tahulah. Saya tahu kewujudan cerita tu tapi saya langsung tak ada kaitan ya. Okay, baik. Syurga yang dirindui ini merupakan sebuah buku yang menghimpunkan 56 hadis Nabi SAW berkenaan dengan syurga. Tanpa saya menafikan ada lagi hadis yang lain. Cuma 56 ni dikira sebagai hadis yang teras. Nabi SAW membicarakan tentang syurga dan ada banyaklah kalau kita nak bincangkan, yang mana setelah saya melihat buku ini, setelah saya mengkaji tentang syurga, saya dapat gambaran yang luar biasa tentang keindahan gambaran syurga itu sendiri. Dan itu belum dikaji berdasarkan Al-Quranul Karim. Cuma saya tidak lagi melanjutkan kajian syurga berdasarkan Al-Quranul Karim kerana perbahasan itu agak kompleks, agak rumit dan ia akan memakan masa yang panjang serta saya terpaksa memerah pemikiran yang berganda lagi lah. Kalau hadis Nabi ni kita kumpulkan hadis, kita cari ulasan ulama, selesai. Tapi kalau Quran ni dia lain sedikit cara perbahasan dia, ibu sekalian ya. Jadi cuma silap saya tidak pasti, saya tak bincang dengan Bonda Ros. Pada petang ni saya nak bagi gambaran kasar saja ke ataupun saya memetik beberapa hadis Bonda? Ustaz boleh teruskanlah, tak apa, petik hadis pun boleh. Atau pulang pada Ustaz lah apa yang Ustaz nak syarahkan petang ini kan. Terpulang pada saya ya. Okey, baik, terima kasih banyak. Jadi saya kira bolehlah kalau kita mengambil satu dua hadis untuk kita perbahaskan pada hari ini. Dan saya minta maaf saya tak dapat nak kongsikan hadis itu dengan ibu-ibu sekalian. Ataupun boleh kot saya cuba. Sebab kalau kita guna Google Meet ni, agak sukar untuk saya sendiri berkongsi dia punya nak tayang kepada ibu-ibu sekalian. Saya mengalami sedikit kerumitan. Boleh saya tak kongsikan hadis tu, tak apa-apa di sini, tak apa saya cerita je. Okey, saya bermula dengan satu cerita berkenaan dengan hadiah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang dianggap sebagai buah hati kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang amat Nabi kasih ya. Dan kalau kita lihat dalam satu hadis,
Nabi SAW ada menyatakan wanita yang terbaik dalam sejarah manusia ini ada 4 orang. Kalau ikut urutan zaman, bermula dengan Asyah isteri Fir'aun, disusuli Maryam binti Imran, itu ibu Nabi Isa, kemudian Ummul Mukminin Khadijah, isteri Rasulullah SAW, dan juga Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan kalau kita nak tambah seorang lagi, genapkan jadi 5, tidak lain dan tidak bukan ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Cuma dia ada perbahasan lah ibu-ibu sekalian. Perbahasan secara ilmiah dan bukannya perbahasan untuk merendahkan mana-mana pihak. Ada sebahagian ulama yang menyatakan Ummul Mukminin Khadijah lebih afdal ataupun lebih tinggi kedudukan dibandingkan dengan Ummul Mukminin Aisyah, dan ada sebahagian ulama lain pula menyatakan kedudukan Ummul Mukminin Aisyah lebih tinggi daripada kedudukan Ummul Mukminin Khadijah. Ala kullin, kedua-dua isteri Nabi itu besar jasanya terhadap Islam dan mempunyai kedudukan yang tinggi di syurga nanti. Baik, ada satu hadis yang begitu menarik berkenaan dengan hadiah dan tawaran Allah Azza wa Jalla kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Adakah yang nama Khadijah di sini? Tak ada yang nama Khadijah Okey. Kalau ada nama Khadijah, tolong maklumkan pada saya ya. Boleh di ruangan chat pun boleh ya. Baik. Bila kita sebut tentang Ummul Mukminin Khadijah ni, hadisnya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Qala, kata Abu Hurairah, ata Jibrilu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Lalu kata Jibril, faqal, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw syarabun. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salama min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin wa la sakhaba fihi wa la nasab. Itu hadisnya riwayat Al-Bukhari. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tu ada Khadijah datang tu. Masa tu Nabi duduk dengan Jibril je, kemudian Khadijah nak datang. Kata Jibril alaihi salam, itu Khadijah nak datang tu Rasulullah. Beliau ada membawa bejana berisi lauk pauk. Ada makanan dan ada minuman. Jika Khadijah datang nanti, sampaikan salamnya untuknya daripada Tuhannya dan saya. Sampaikan salam Allah Azza wa Jal dan salam Jibril kepada Khadijah. Okey. Dan sampaikan berita gembira buatnya berupa rumah di syurga yang dibuat daripada sejenis tumbuhan berongga. Tiada kedengaran suara bergaduh di dalamnya dan di dalam rumah itu tidak akan rasa penat. Tidak ada kelelahannya. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini luar biasa sebenarnya ya, luar biasa. Kerana apa? Saya pun ada berusaha menulis buku tentang Ummul Mukminin Khadijah, tapi sumber maklumatnya agak terbatas ya. Masih ada tapi dia tak begitu banyak lagi. Baik. Luar biasanya kerana Ummul Mukminin Khadijah antara manusia yang mendapat salam daripada Allah Azza wa Jal dan daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi bayangkan, Allah sebagai Tuhan dan malaikat iaitu Jibril memberikan salam kepada Ummul Mukminin Khadijah. Kalau salam disampaikan oleh Jibril kepada Ummul Mukminin Aisyah pun ada ya. Baik, tapi untuk Khadijah ni salam daripada Allah dan salam daripada Jibril sendiri. Bayangkan kalaulah ada orang-orang besar memberikan salam kepada kita. Pasti kita akan rasa gembira, bukan? Contohnya Perdana Menteri kirim salam pada saya.
Mestilah hati saya pun berbunga-bunga. Bayangkan Perdana Menteri yang memberikan salam kepada kita, orang yang tak ada apa-apa pun ini. Ini bukan Perdana Menteri, bukan Presiden sebuah negara, bukannya yang di-Pertuan Agong, tapi malaikat yang namanya Jibril, ketua malaikat, dan juga Tuhan itu sendiri, Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salam kepada manusia yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Dan di situ Ummul Mukminin Khadijah pun menyatakan dalam satu riwayat, Allah huwas salam. Allah dia Tuhan yang Maha Sejahtera. Jadi tak perlulah nak bagi salam kepada Allah, ya. Wa ala Jibril alaihi salam, salam ke atas Jibril. Wa alaika ya Rasulullah, assalamualaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh, ataupun lebih kurang begitu. Dan untukmu wahai suamiku, salam Allah, rahmat dan berkat Allah ke atasmu. Baik, itu cara Ummul Mukminin Khadijah membalas salam daripada Allah Azza wa Jal dan juga Jibril alaihi salatu wassalam. Baik, jadi di sini ibu-ibu yang saya kasihi, perkara yang menarik yang kita nak kaitkan dengan syurga tadi, Ummul Mukminin Khadijah telah dikhabarkan berita gembira beliau akan memasuki syurga dan dihadiahkan sebuah rumah yang disebutkan dengan lafaz baitun. Baitun. Dia ada baitun, dia ada kemah, dia ada ghuraf, bilik-bilik, dan dia ada qasrun, istana. Ada 4 ya. Yang ni Allah Ta'ala sediakan sebuah rumah yang luar biasa kepada Ummul Mukminin Khadijah. Baik. Ada 2 ciri yang ditekankan oleh Jibril alaihi salam dalam rumah ini. Pertamanya ialah la sakhaba fihi, tak ada pun bunyi orang bergaduh, bertelingkah, ya, benci-membenci antara satu sama lain di rumah Khadijah di syurga nanti. Wala nasab, dan tidak ada kepenatan. Okey, baik. Sekarang ni kita nak cuba lihat ulasan ulama dalam memahami hadis ini, ibu-ibu sekalian, ya. Pertamanya ialah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ini merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, orang yang berjaya mencuri hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti orang yang paling diharapkan oleh Nabi untuk menanggung bebanan dalam kehidupan baginda, khasnya bebanan melakukan perubahan kepada masyarakat. Walaupun ketika itu Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu lagi syariatnya bagaimana secara tepat, tapi baginda sudah ada cita-cita untuk melakukan perubahan kepada masyarakat dan dunia seluruhnya. Jadi pastilah baginda memilih isteri yang terbaik menjadi teman suka duka baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ditanyakan oleh putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ada satu riwayat. Fatimah ni tanya Nabi Muhammad ayahnya, di manakah kedudukan ibunya? Okey, Fatimah tanya Rasulullah, Abah, di mana kedudukan ibu saya Khadijah? Lalu dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ibumu berada dalam satu istana yang dibuat daripada 3 bahan yang penting. Apa 3 bahan yang penting itu? Iaitu durrah. Durrah ni apa ya? Permata ke? Lu'lu'. Lu'lu' ni mutiara, dan juga yakut. Yakut ni saya tak tahulah dalam bahasa Melayunya apa. Jadi 3 elemen ini. Durrah, lu'lu' dan yakut. Maknanya memang bergemerlapan, berwarna-warni, cukup indah istana kepunyaan Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Jadi itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kata Abu Bakar Al-Iskaf. Ya, ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Iskaf, pengarang kitab Fawaidul Akhbar. Ya, Fawaidul Akhbar. Ada bunyi bising kucing pula kat luar, minta maaf ya. Okey, baik. Abu Bakar Al-Iskaf di dalam kitab Fawaidul Akhbar menyatakan, rumah itu merupakan satu anugerah Allah Azza wa Jalla terhadap pengorbanan dan jihad yang telah beliau lakukan selama ini.
demi memperjuangkan Islam dan mempertahankan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan itu bukannya satu-satu hadiah Allah, tidak, banyak lagi hadiah Allah yang lain. Cuma antaranya sebuah rumah yang teristimewa buat beliau, ya. Tanpa menafikan banyak lagi lah hadiah-hadiah lain yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada isteri Nabi ini. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, timbul satu minta maaf. Perkara yang keempat, kata As-Suhaili, seorang pengkaji sirah As-Suhaili, beliau ada mengarang kitab Ar-Rawdul Unuf, ya, Ar-Rawdul Unuf. Beliau menyatakan ada maksud tersirat di sebalik pemberian rumah tersebut. Kenapa diberikan penekanan bahawasanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha akan mendapat rumah yang sebegitu indah. Okey, kenapa diberikan penekanan tersebut? Baik, kata As-Suhaili, ini kerana Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha merupakan pengurus rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Jadi kerana beliaulah pengurus rumah tangga Nabi yang pertama, beliaulah yang mendidik anak-anak Nabi. Bahkan ketika Nabi SAW mencari kebenaran, baginda kerap kali pergi ke Gua Hira beberapa hari. Dalam tempoh beberapa hari itulah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha berseorangan dalam mendidik anak-anak Nabi SAW. Ya, sama macam sekarang lah. Macam sekarang ni ada suami yang terpaksa outstation dalam seminggu, 2 minggu ataupun beberapa hari, isterinya yang menjaga anak. Ataupun ada masa isteri yang outstation, suami yang jaga anak. Biasalah tu. Ataupun ada masa suami ataupun isteri terpaksa belajar di luar negara untuk ambil PhD ataupun untuk sabbatical ataupun untuk urusan pekerjaan dalam tempoh yang lama, maka pasangan menjaga. Jadi kita tak boleh anggap bahawa Nabi Muhammad SAW ini culas dalam menjaga anak-anak, tak pedulikan anak-anak, serahkan pada isteri, tidak. Itu biasalah tu, kerana Nabi ni ada masa nak baginda memerlukan ketenangan, sebagaimana orang sekarang pun dia ada cuti sabbatical, ya. Maka oleh kerana Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang bertungkus lumus menjaga rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak-anak baginda, ya, mendidik anak-anak mereka dan segala-galanya itu, maka sesuailah dengan pengorbanan beliau, Allah Taala anugerahkan sebuah rumah teristimewa buat Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dan insya-Allah ibu sekalian, kita doakan kepada Allah agar kita diberikan peluang untuk menziarahi rumah teristimewa tersebut. InsyaAllah boleh. Dengan izin Allah boleh, tapi pastilah ada had dan ada masanya. Sebagaimana ada masa kita dibenarkan untuk masuk ke dalam tempat-tempat yang besar seperti istana negara, istana negeri, atas pelawaan daripada sultan, maka insya-Allah kita pun ada masa diberikan peluang untuk menziarahi rumah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang dibuat daripada durrah, lu'lu' dan yakut tersebut, ya. Baik, insya-Allah boleh. Baik, ketika itulah kita akan teringat balik hadis Nabi yang kita bincangkan pada petang ini. Oh, macam ni rupa-rupanya hadis rumah yang kita bincangkan pada dulu-dulu ketika berada di dunia. InsyaAllah kita boleh ingat peristiwa ini. Baik, kemudiannya ada satu perkara yang dibincangkan ialah kenapa diberikan penekanan bahawa dalam rumah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tersebut tidak ada bunyi orang bergaduh, tidak ada pergaduhan berlaku. Okey, jadi kenapa tu tidak ada pergaduhan yang berlaku tu? Baik, sebabnya begini. Kata As-Suhaili lagi, logiknya kenapa Allah Ta'ala menganugerahkan sebuah rumah yang ditekankan dalam rumah itu tidak ada pergaduhan dan tidak ada kepenatan. Baik, kita pergi ke tidak ada pergaduhan dahulu. Kerana mengenangkan ataupun sebagai membalas jasa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang tidak pernah pun cuba cari pasal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah pun nak bergaduh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan beliaulah yang menenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sesuailah dengan keadaan beliau tak pernah bergaduh dengan suaminya Nabi Muhammad, tak pernah nak tinggi suara, tak pernah menyakiti hati Nabi Muhammad. Sebagai balasannya, beliau bakal mendapat sebuah rumah. Dalam rumah tu tak ada bunyi-bunyi orang nak bergaduh, bunyi-bunyi orang yang nak bertelingkah, bertengkar dan sebagainya. Satu. Dan kenapa diberikan penekanan wala nasab, tidak ada penat lelah dalam rumah tersebut? Kerana beliaulah yang menghilangkan kepenatan Nabi Muhammad SAW selama ini. Ibaratnya bila Nabi Muhammad dalam keadaan penat dalam dakwah, Nabi Muhammad diuji dengan pelbagai tribulasi, orang mencela Nabi Muhammad SAW. Lalu bila Nabi Muhammad balik ke rumah, Ummul Mukminin lah yang akan memberikan semangat kepada Nabi, memberikan ketenangan kepada Nabi, benar-benar isteri yang luar biasa. Sehingga kan disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW yang amat memberikan inspirasi yang luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW lari ketakutan apabila didatangi oleh Jibril alaihissalam buat pertama kali. Yang Jibril datang di Gua Hira meminta Nabi membaca Iqra, Iqra, Iqra sebanyak 3 kali. Esoknya terus Nabi Muhammad SAW balik ke rumah seraya menjerit kepada isterinya, tempat dia meluahkan segala-galanya, dasiruni, dasiruni, dasiruni. Selimutkan kanda, selimutkan kanda, selimutkan kanda. Baik, lalu Ummul Mukminin Khadijah tidak bertanya panjang, kenapa tidak. Beliau cepat-cepat menyambut suaminya, lalu diselimutkan suaminya agar dia dapat bertenang dalam beberapa ketika. Kemudiannya barulah dia tanya kenapa, apa yang berlaku. Lalu perhatikan ya, Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Ummul Mukminin Khadijah, ada seseorang datang jumpa dengan kanda dan sekian-sekian ceritanya. Lalu kanda bimbang ini merupakan tanda yang buruk, satu benda yang tak elok. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ibu-ibu sekalian? Tidak wahai kanda, tidak, bukan begitu. Pada hemat dinda, mustahil benda yang buruk berlaku kerana lalu beliau menyebutkan 4 kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang saya pun lupalah semuanya itu. Kandalah orang yang banyak membantu orang susah, kandalah orang yang sentiasa menghulurkan bantuan kepada orang miskin. Jadi adalah 4 kebaikan, kanda selalu melayan tetamu, adalah 4 kebaikan tu disebutkan oleh Ummul Mukminin Khadijah untuk menyatakan mustahil orang sebaik kanda ni akan ditimpa keburukan. Mustahil orang yang sebaik kanda ini ada benda tak elok datang, mustahil ya. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW tenang, isteri yang cemerlang dan misali itu, Khadijah radhiyallahu anha, mengajak suaminya, mari kanda kita pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau bawa Nabi Muhammad kerana sebagai isteri yang berjaya, beliau tak sekadar memberikan semangat, beliau memberikan solusi. Bukan sekadar sabar, kanda, sabar, tapi tak ada tindakan. Tidak. Beliau kata sabar, berikan motivasi, beliau cuba cari solusinya. Jom kita jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Dan bila jumpa dengan Waraqah, terus Khadijah pun ceritakan, wahai sepupuku, ini dia anak saudaramu, iaitu Rasulullah SAW, ada ditimpa sedikit muskilah, ataupun ada benda yang pelik sedikit menimpanya. Lalu diceritakan sampai habis. Maka di sini, oleh kerana Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang menghilangkan kepenatan Nabi Muhammad SAW selama ini, yang menghembuskan motivasi kepada baginda, maka layaklah baginda beliau mendapat sebuah rumah yang mana ada 2 ciri tadi, la sakhaba fihi, tidak ada bunyi orang bergaduh, wala nasaba, dan tidak ada kepenatan langsung dalam rumah tersebut. Kerana apa? Kerana tuan rumahnya itu sendiri pun sentiasa menghilangkan kepenatan yang besaran dalam diri suaminya sallallahu alaihi wasallam.
Seterusnya ibu-ibu yang saya kasihi, dalam keadaan rumah yang begitu besar, kita tahulah kalau rumah ni besar sangat, kita pun penat kan. Tapi rumah kita ni standard-standard lah. Mungkin ada orang yang rumahnya 20 kali 70, mungkin ada yang besar sedikit. Katakanlah rumah yang besar kita pun, kita kata 10,000 square feet lah. Saya tengok ada rumah yang terlalu besar itu, ataupun mana-manalah rumah terlalu besar, kita pun akan penat dari ruang tamu nak pergi ke dapur ya. Ataupun kadang-kadang rumah yang tak besar pun, nak naik turun tangga, nak ke atas pun Allah rasa dah penat dah. Tapi uniknya rumah di syurga yang dikurniakan kepada kita nanti, terutamanya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ialah sebuah rumah yang besar, yang luas, namun kita tak akan penat. Seakan-akan kalau kita pergi ke lapangan kapal terbang, airportnya, kita berjalan dan ada satu tempat tu yang mana kita berdiri je, dia berjalan sendiri. Begitulah mungkin di rumah tersebut, kita tidak mengalami kesulitan untuk bergerak ke sana ke sini kerana mungkin ada teknologi yang jauh lebih canggih daripada teknologi di dunia yang memungkinkan kita tidak mengalami kepenatan ataupun kelelahan sepanjang kita berada dalam rumah-rumah di syurga tersebut ya. Wallahualam. Itu hadis pertama yang saya bentangkan kepada ibu. Dan sekarang ni kita buka dulu kod-kod ada sebarang pertanyaan, diskusi ataupun pandangan dia, silakan ibu. Silakan, mana yang ada nak ajukan soalan pada Ustaz, silakan. Kalau tak ada, Ustaz teruskan dengan syarahnya insyaAllah. Biasanya memang bukan soal jawab ke Bunda Nur? Ya, ada buka soal jawab. Mungkin ni pertama kali nak dengar, mungkin kusyuk lah. Banyak yang info yang Ustaz beritahu, mungkin para jemaah nak dengar sambungan kisah-kisah tersebut, insyaAllah. Teruskan. Okey, baik. Saya boleh teruskan. Nama Khadijah saya perhatikan di sini tak ada. Tapi nama Zainab ada beberapa orang. Dan nama Zainab ini merupakan antara nama yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan isteri Nabi sendiri pun dua orang bernama Zainab. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Anak Nabi pun ada nama Zainab. Cucu anak kiri Nabi pun iaitu anak kepada Ummu Salamah ada nama Zainab, itu anak sulung. Bukan anak sulung, anak yang kedua. Anak sulungnya Salamah, lelaki. Dan cucu Nabi pun ada nama Zainab, iaitu anak Fatimah. Fatimah ni dengan Ali dia ada 5 orang anak. Kemungkinan yang sulung ataupun yang ketiga bernama Zainab. Jadi Zainab ini memang antara nama yang kegemaran Nabi Muhammad SAW. Dan memang ada isteri Nabi yang Nabi tukar namanya jadi nama Zainab. Nabi tak berkenan dengan namanya seperti Barrah binti Jahash, maka Nabi tukar jadi Zainab binti Jahash. Zainab ni artinya buah satu tumbuhan yang baik, ya, satu tumbuhan yang baik. Jadi biasalah kita letak nama menggunakan nama buah, nama bunga, nama pokok, itu menggambarkan benda yang bermanfaat. Maimunah pun nama isteri Nabi. Maimunah itu ialah ibu saudara kepada Ibn Abbas dan ibu saudara kepada Khalid bin Al-Walid, ya. Dan erti Maimunah ialah orang yang bertuah. Golongan Ashabul Maimanah, golongan yang bertuah ataupun golongan kanan, ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, kalau ada soalan lagi saya suka, ya, boleh kita bersoal jawab. Saya nak teruskan dengan hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua. Oleh kerana kita tak tahu bila kita jumpa lagi ni, jadi tidaklah kita akan tengok hadis tu satu-satu. Saya akan pilih mana-mana hadis yang boleh kita bincangkan. Hadis yang kedua yang saya nak bincangkan dengan ibu-ibu ni berkenaan dengan kita boleh meneruskan hobi kita di syurga nanti, ya. Kita boleh meneruskan hobi kita di syurga nanti. Baik. Ataupun minta maaf, itu pun boleh. Sorry. Saya nak pergi ke yang lain.
banyak sangat poin yang saya nak kongsikan ni. Okey, saya nak pergi yang lain. Bagaimana cara kita nak menanam pohon di syurga nanti. Kita tahu syurga ini dia dinamakan jannah dalam Al-Quranul Karim. Padahal kalau kita sebut taman ataupun kebun, dia ada nama bustan. Bustan itu pun taman. Ada kitab namanya Bustanul Arifin. Dan ada nama Raudah. Pun ada kitab namanya Raudatul Talibin. Ataupun Riyadus Salihin. Ya. Tapi kenapa Al-Quranul Karim menamakan syurga itu sebagai jannah? Itu sepatutnya saya terangkan dahulu pada ibu-ibu sekalian, ya. Dinamakan jannah ni mungkin sebahagian ibu-ibu dah maklum kenapa syurga dinamakan jannah. Tapi jannah ni dia asal daripada perkataan jannah. Janana, jannah. Jannah ni artinya benda yang terlindung. Dalam suratul An'am Allah Azza wa Jalla ada berkata, falamma janna, ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Apabila malam melindungi siang, maknanya bila malam datang, Nabi Ibrahim AS telah melihat bintang-bintang. Qala hadha rabbi. Nabi Ibrahim kata, bintang-bintang inilah Tuhanku. Falamma afal qala la uhibbul afilin. Apabila bintang-bintang itu hilang keesokan harinya, Nabi Ibrahim menyatakan, la uhibbul afilin. Saya tak sukalah benda yang sekejap ada, sekejap tak ada. Baik. Jadi asalnya jannah itu ialah perkataan, maksudnya terlindung ataupun tertutup. Malam menutupi siang. Maka berdasarkan itu, kita pun ada satu benda, ada satu hidupan yang menghuni ibu-ibu sekalian, ya. Ada satu hidupan yang menghuni ibu-ibu sekalian dulu-dulu mungkin ataupun sekarang pun mungkin ada, namanya anak. Anak dalam kandungan yang masa kecil dahulu kita panggil ia sebagai janin, ya, janin. Kenapa anak yang masih kecil itu dinamakan janin? Kerana ia benda yang terlindung, kita tak nampak dia dengan mata kasar. Maka ia dinamakan janin. Kemudiannya kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan berpuasa. Dalam 3 bulan lebih lagi nanti insya-Allah kita akan mulakan puasa Ramadan. Dan bila puasa Ramadan je, antara hadis yang masyhur disebutkan ialah siyamu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Kenapa perisai? Kerana melindungi, menutupi kita daripada serangan musuh. Menutupi daripada serangan musuh. Okey, baik. Apabila seseorang itu hilang akal, maka kita namakan dia sebagai majnun. Ya, majnun. Kerana apa? Kenapa orang hilang akal itu dinamakan majnun? Kerana kewarasan akalnya terlindung, tertutup, sehingga tidak mampu berfikir dengan waras. Maka syurga dinamakan sebagai jannah kerana syurga itu terlindung daripada pengetahuan kita. Astaghfirullahalazim. Ma la ainun ra'at. Syurga ini satu benda yang tak pernah ditatap oleh mata. Wala uzunun sami'at. Tidak pernah didengari keindahannya melalui telinga. Keindahan yang betulnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam fikiran kita. Maknanya kalaulah sehebat-hebat manusia berkumpul sekalipun untuk memberikan gambaran keindahan syurga, pasti tidak mampu memikirkan tentang indahnya syurga tersebut. Kerana sekecil-kecil tempat di syurga yang kita katakan macam satu ruangan kecil sahaja tempat kita nak simpan barang di syurga pun jauh lebih indah daripada seindah-indah tempat di dunia. Ya, kalau kita katakan tempat nak simpan pinggan mangkuk je, jauh lebih indah daripada seindah-indah tempat di dunia. Senaraikan tempat apa indah di dunia? Switzerland ataupun Uzbekistan ataupun mana-mana, tak dapat menandingi sekecil-kecil tempat di syurga. Baik. Jadi syurga itu dinamakan kerana ia terlindung. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, di syurga penuh dengan pokok-pokok. Penuh dengan pokok-pokok. Jadi sekarang ini timbul persoalan bagaimana kita nak memperbanyakkan lagi pokok-pokok di syurga. Ada tak caranya? Maka jawapannya, ya, ada caranya. Ya. Ada caranya untuk kita membina rumah di syurga.
ada caranya bagaimana kita nak apa lagi ya? Nak membina rumah di syurga, apa-apa lagi ya? Dan ada juga caranya untuk menanam pohonan di syurga. Yang kita boleh buat di sekarang ni juga. Di dunia ni kita dah boleh buat. Hal ini ada diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya begini ya. Laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi. Saya telah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam Al-Isra. Faqal, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi ibu dah jawab belum salam Nabi Ibrahim? Saya kira sebenarnya kita semua dah jawab salam Nabi Ibrahim. Bila kita jawab? Iaitu ketika tasyahudil akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau Tuhan telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim dan memberkati keluarga Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim kirim salam pada kita. Kita dah jawab salam Nabi Ibrahim dalam tasyahudil akhir kita. Sebab itu selawat Ibrahimiyah tu jangan ditinggal. Itu tanda terima kasih kita kepada Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Ibrahim telah mengajar satu ilmu yang berguna kepada kita ibu-ibu sekalian. Apa ilmu bergunanya? Okay, kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah. Tolonglah ceritakan kepada umatmu wahai Muhammad bahawa syurga itu tanahnya begitu lembut. Nah, tanah tu kita pijak pun rasa ya Allah, tanah pun kita rasa keindahannya. Azbatul ma, airnya begitu lazat, begitu manis. Wa annaha qi'an, dan di syurga itu memiliki lembah-lembahnya. Cantiklah kedudukan di syurga tersebut. Okey. Kemudian ini benda yang penting disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS kepada kita ibu-ibu sekalian, iaitu wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan sesungguhnya tanaman di syurga itu ialah ucapan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Jadi setiap kali kita membaca tasbih tersebut, maka Allah Ta'ala berikan kita pohonan di syurga. Cuma saya tak pasti adakah perlu dibaca keseluruhannya ataupun subhanallah saja pun satu pokok, alhamdulillah saja satu pokok, Allahu Akbar satu pokok, la ilaha illallah satu pokok. Saya berharap setiap satu itu dikira sebagai satu pokok, ya. Alhamdulillah, ini satu amalan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS kepada kita. Justru ibu-ibu yang saya kasihi, apabila kita, okey tak apa Puan Hindun ya, silakan. Saya tak sempat Puan Hindun nak keluar, saya baru nak cerita tentang maksud nama Hindun. Kalau sempat tapi tak sempat dah. Baik. Jadi kalau boleh kita katakan begini, setiap kali kita solat, kita dianjurkan untuk membaca tasbih tu kan. Dan antara cara untuk menanam semangat dalam diri saya sendiri, supaya saya ni boleh sentiasa bertasbih selepas solat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan la ilaha illallah tahlilnya akhir sekali satu kali. Antara yang memberikan saya semangat ada dua, ya. Satu, kerana itulah amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi benda yang Nabi ajar ni kita rasa seronok untuk kita buat, namanya menjunjung sunnah Nabi. Dan yang keduanya, setiap kali saya membaca, saya membayangkan saya sedang menanam pokok di syurga. Subhanallah satu pokok, alhamdulillah satu pokok, Allahu Akbar satu pokok. Jadi kalau dapat begitu, Masya Allah, sangat-sangat menyeronokkan.
Jadi kenapa tidak kita berlumba untuk memperbanyakkan pokok kita di syurga nanti, ibu-ibu sekalian. Jadi kita dah sampai di syurga nanti, tengok banyaknya pokok, ya Allah, seronok. Kerana itulah hasil usaha kita yang kita buat selama ini. Maka caranya untuk kita baca saja-saja mungkin kita mengalami kesukaran. Jadi kita baca saja selepas salat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, tak sempat hari tu kerana nak cepat, terkocok-kocok, ada urusan ataupun kepenatan, penat sangat, maka ada satu cadangan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu bacalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar pun 10 kali. Jadi 10 pun jadilah. Itu bacaan alternatif. Tapi kalau boleh kita baca 33 kali. Kerana di samping ia merupakan sunnah Nabi, selain daripada kita nak menanam pokok di syurga nanti, sesiapa yang membaca 33 tambah 33 tambah 33 tambah 1, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan. Merujuk kepada dosa-dosa kecil. Dan baru-baru ini, ibu-ibu yang saya kasihi, saya sedikit terperanjat. Ada satu amalan yang saya tak tahu selama ini, dan amalan itu begitu mengujakan. Sangat-sangat membuatkan saya terkesima, dan saya nak kongsikan amalan itu dengan ibu-ibu sekalian dalam keadaan sukar untuk saya melakukannya. Lepas saya tahu benda tu dalam beberapa hari yang lepas, saya cuba buat, tapi tak mampu nak maintain setiap masa. Okey, sebelum saya kongsikan amalan itu, silakan Bonda Mariam. Bonda Mariam ada nak tanya soalan ke? Angkat tangan tu. Oh, mungkin tertekan Okey, tak ada. Okey, kalau ada silakan boleh tanya terus. Okey. Amalan yang saya maksudkan ini berbunyi begini. Ini ada dalam Sunan Nasa'i, As-Sunanul Kubra oleh Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih. Okey, apa kata Nabi? Okey, tapi berat ya ibu sekalian, berat. Tapi dia punya power dia tu Masya Allah. Nabi minta kita membaca Subhanallah sebanyak 100 kali sebelum subuh dan sebelum maghrib. Sebelum subuh dan sebelum maghrib. 10 kali. Baik, 10 kali. 10 kali pula 100 kali. Sebelum subuh, subhanallah 100 kali. Sebelum maghrib, subhanallah 100 kali. Lebih baik daripada mendapat 100 ekor unta. Sedangkan kita tahu satu hadis yang lain, bagi orang lelaki, sesiapa yang pergi awal solat Jumaat dapat pahala bagaikan seekor unta. Siapa yang lewat sedikit dapat pahala bagaikan seekor lembu. Pergi lambat sedikit lagi dapat pahala bagaikan seekor kambing. Pergi lewat lagi dapat pahala bagai seekor ayam. Paling lewat sedikit lagi nak azan dapat pahala bagaikan telur ayam. Jadi itu menggambarkan banyaknya pahala unta ni. Unta ni gambaran kepada besarnya, berkualitinya pahala. Dan ni siapa yang membaca subhanallah 100 kali sebelum subuh dan sebelum maghrib, dapat pahala wilayahnya lebih tinggi daripada 100 ekor unta, ibaratnya. Sesiapa yang membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebanyak 100 kali sebelum maghrib dan sebelum subuh, dapat pahala bagaikan 100 ekor kuda. Ya. Siapa yang membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum subuh dan sebelum maghrib, dapat pahala bagaikan membebaskan 100 orang hamba. Dan yang tu okey lagi, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar tu boleh lagi kita nak gagahkan diri. Yang paling berat ini, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali sebelum subuh dan sebelum maghrib,
maka tak ada siapa yang boleh lawan banyaknya pahala dia di hari akhirat nanti kecuali orang yang baca lebih banyak daripada itu. Artinya kena baca 200 kali, 100 sebelum subuh dan 100 sebelum maghrib. Itulah pahala yang sebesar-besarnya, dan inilah zikir yang paling digalakkan untuk kita baca pada hari yang terbaik, iaitu 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Inilah zikir yang terbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala kullin, kalau mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, semua ini memperbanyakkan tanaman kita di syurga nanti, insya-Allah, ya, insya-Allah. Baik, saya berhenti di sini dulu. Kalau ada sebarang perbincangan boleh kita bukakan. Ini pun dah hampir 1 jam. Saya pun lupa nak tanya Bonda Nur dan Bonda Rus. Kita berhenti pukul berapa ya, Bonda? 6.15 Ustaz. 6.15. Okey, kalau macam tu saya berhenti dulu untuk membuka kod-kod ada persoalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selepas solat yang subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah tu 33 kali. Tapi kalau kita buat 100 kali setiap kali lepas solat pun boleh kan Ustaz? Okey, terima kasih banyak Puan Hajar Maria. Jadi begini, kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi sendiri telah menetapkan dia punya bilangan dia selepas solat, iaitu 33 plus 1, tanpa menafikan ada lagi kaedah yang lain, antaranya subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 34 pun ada juga. Jadi ada dalam 4 ataupun 5 kaedah, rasanya 4 kaedah. Jadi untuk membaca 100 kali selepas solat itu, ia tidak menepati sunnah Nabi SAW. Maka lebih baik kita tidak berbuat demikian. Tapi kalau Puan Hajar nak baca selepas itu boleh. Mak dah habis semua baca zikir Nabawi, sampaikan dah selesai semua, kita pun nak tambah lagi zikir-zikir yang lain, silakan. Nak baca 100 kali, nak baca 200 kali, itu terpulang dah. Baik. Itu yang Puan Hajar, boleh? Terima kasih Ustaz. Sama. Barakallahu fikum. Okay. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini kalau hak sebab amalan 100 tu kalau kita buat untuk subuh saja dia Boleh tak kita? Mana maghrib kita tak buat, kita baca zikir lain. Okey, Bonda 100 untuk subuh belaka. Terima kasih banyak. Bonda orang tinggal kat mana Bonda? Kelantan ni, Tanah Merah. Tanah Merah. Boleh saya tanya soalan cepu mas dulu? Boleh. Apa maksud Noreha? Noreha, Cik Noreha. No tu cahaya. Noreha tu apa tak tahu. Okey, barakallahu fikum Bonda. Saya pun panggil Bonda semualah sebab Ibu Ros bahasakan diri Bonda. Jadi saya pun Bonda lah, semua orang senang-senang sikit. Biasanya saya panggil Ibu ya. Tapi kerana muda-muda saya panggil Akak lah. Baik, maksud Bonda tadi ibu ke? Ayalah, okay. Ibu dah 61 dah usia. Oh, memang muda sikit daripada mak saya ya. Allahu Akbar. Okay, baik. Noreha tu sebenarnya gabungan antara dua nama. Satu nama Arab, Nur, cahaya. Itulah nama ayah saya pun, Muhammad Nur ya. Nur ini sebenarnya nama lelaki. Tapi kemudiannya dia boleh digunakan lelaki ataupun wanita, Nur ya. Yang keduanya, Ha tu sebenarnya Han. Nur, Han. Han tu ha simpul. Nur, Han, ha simpul, alif, nun. Han itu dia bahasa Parsi yang bererti ketua rasanya. Jadi Nur Han, cahaya pemimpin. Itu maksudnya Ibu Bonda. Baik. Jadi Noreha ni tak Nurhan juga ke jadi masuk Arab? Dia bacaan betulnya Nurhan. Oh gitu, orang tua zaman dulu kan dia tulis dalam tulisan Melayu. Betul.
Saya faham, tak apa. Itu tulisan Melayu tak apa. Nurhan tu tak apa. Cuma dia sebutan yang betul. Nurhan. Baik. Allah Akbar. Dia sebut pasal nama ni. Lupa pula soalannya. Apa dia tadi? Soalannya tentang? Begini, amalan tadi dah saya dah Subuh. amalan Kalau pada subuh saja. 100 tu lepas subuh saja. Maghrib ni Okey. saya buat amalan lain. Boleh, tak ada masalah. Maknanya kalau kita baca 100 kali subuh sahaja pun okey, tak ada masalah pun. Cuma dia tak dapatlah pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW tadi. Tapi apa pun dah banyak dah pahalanya. Pahala baca masa subuh saja pun dah terlalu banyak dah. Cuma untuk dapat pahala bagaikan 100 ekor unta tu, tidaklah. Tapi kalau tak dapat yang 100 ekor unta, mungkin dapat 50, mungkin dapat separuh. Perkara itu tak dinyatakan oleh Nabi SAW. Tapi mungkin tu ya, dapat pahala yang banyak juga. Ya. Apalagi amalan tu bukan senang nak dibuat. Dan Yalah kalau kita buat ni lepas solat subuh lah baca tu. lepas Solat subuh sebelum sembahyang subuh. sebelum solat subuh. Lepas solat Mm-mm. subuh. Mm-mm. Baca kalau- tu satu. Kita masuk. Saya faham. Jadi dia satunya Nur yang tepatnya hadis Nabi tadi dia baca sebelum subuh. Sebelum masuk subuh. Sebelum masuk subuh. Tapi Sebelum azan. yes, sebelum azan. Faham. Tapi kalau baca masa mana pun pahalanya tetap banyak. Macam saya sebut tadi, pahalanya tetap banyak. Cuma yang tepatnya yang ajaran Nabi tadi, sebelum masuknya subuh, sebelum masuknya maghrib. Itu lah. Tapi kalau kita baca hanya sebelum subuh, insya-Allah dapat pahala yang banyak, insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih insya-Allah. Sama. Berapa jarak masa Puan Saadiah tanya? Jarak masa tu tak ada jarak masa apa pun, yang penting sebelum azan je Puan Saadiah, ya. Okey, baik. Insya-Allah daripada ada Bonda Khadijah. Ejaan Khadijah tu tak apa, itu ejaan Melayu. Yang betulnya Khadijah. Okey. Jadi Bonda Khadijah ni kena baca Khadijah. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tambah dengan tahlil sekali, 100 kali, betul? Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW terlepas setiap kali salat. Okey. Okey, tak ada yang lain dah? Maaf Ustaz, Assalamualaikum. Salam Puan Dermawati. Ya, saya nak tanya, saya pernah terdengar yang zikir selepas solat tu baca 10 kali yang sebenarnya. Sebenarnya 10 kali dia kata begitu. Ya, Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, ya. ya, semuanya 10 kali. Okey, terima kasih. Betul Ustaz? Sebenarnya Puan Dermawati, dia bukan sebenarnya, itu hanyalah salah satu cara. Jadi dia ada beberapa hadis Nabi. Hadis yang kata 33 semua itu pun sahih. Hadis yang kata 33, 34 pun sahih. Hadis yang kata 25 pun sahih. Hadis yang kata 10 pun sahih. Jadi bukanlah yang sebenarnya 10 kali. Semuanya itu sahih. Cuma Maksudnya yang 10, yang lebih afdal. lebih afdal 33. Baik. Terima kasih Ustaz. Sebab memang terang-terangan Nabi sebut kepada para sahabat, hendaklah anda bertasbih 33 kali selepas salat, bertahmid 33 kali. Terang-terangan sebut. Cuma 10 kali itu kita anggap sebagai bacaan alternatif. Apabila kita tak mampu baca 33 kerana kesempitan masa, sekurang-kurangnya kita baca 10 kali. Bukanlah 10 kali itu yang afdal ataupun yang utama. Ibu Ros, yang kita bincang tadi, bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik. Selepas solat. Ustaz, boleh tanya sikit tak Ustaz? Boleh, selagi mana admin bagi kita bercakap, kita boleh bercakap lagi. Ustaz, saya katanya 33 kali, 30 kali. Tapi kita sekarang terbaca lebih. Macam mana tu Ustaz? Okey, kalau kita terbaca lebih dalam keadaan kita tak sengaja, tak apa. Yang terbaik sahaja. Yang terbaik ialah memang 33, jangan lebih, jangan kurang. Tapi kalau kita terlebih, biasalah terlebih tu kerana tersilap kira, kita terkeliru, itu tak ada masalah. Okey. Okey, ada soalan di ruangan chat. Cara bacaan betul untuk berzikir dalam hati atau dibaca perlahan?
Kalau dalam hati, ia tak dipanggil sebagai, ia bukan zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik ini dia mesti diluahkan dengan bacaan dan diikuti oleh hati. Kalau sekadar hati tak jadi. Dia kena subhanallah, subhanallah, tapi dengan suara yang perlahan dan lafaz dengan tenang. Bukannya laju. Ya, bukan laju ni maknanya bukanlah lepas solat subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bukan begitu. Tapi satu-satu subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Satu-satu, ya. Baik. Puan Khadijah, jumlah zikir itu penting ke? Kalau benda tu sendiri disebutkan oleh Nabi SAW, ia dianggap penting. Kalau Nabi tak sebut, tak apa. Contohnya kita nak baca selawat. Berapa kali nak selawat dalam sehari, tu terpulang. Cuma kita disiplinkan 100 kali, nak 200 kali ke, 300 kali, 350 kali, tak ada isu. Kerana Nabi tak menentukan jumlahnya. Kalau kita nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi lebih daripada 100 kali, Nabi sebut 100 kali. Tapi boleh tak nak lebih 100 kali? Boleh. Kerana Nabi sebut 100 kali itu jumlah yang optimum untuk mendapat pahala tadi. Tapi siapa yang baca lebih boleh. Tapi dalam kes selepas salat, memang Nabi sebut bilangan dia. Lepas tu baca 33, 33, 33, 1. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian, mungkin orang kata tak puaslah baca 33, nak baca banyak lah. Okay. Kalau kita nak baca banyak lagi, bacalah lepas tu. Masa banyak lagi. Cuma lepas solat tu kita disiplin dengan 33. Habis yang tu, kita nak sambung lagi. Zikir lepas solat dah habis dah. Kita nak sambung lagi yang lain. Silakan. Tak ada masalah pun. Okay, baik. Okey, saya kena hormati masa yang ada. Di peringkat saya tak ada isu, tak ada masalah pun. Tapi saya serahkan balik pada Bona Nur. Silakan Bona. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ustaz, saya ganti benda. Oh, ya. Okey, moga Barakallah. ya. Moga banyaknya tanaman-tanaman kita di dalam syurga nanti, insya-Allah. Tiket untuk masuk syurga tu sangat mahal. Moga kita semua nanti ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz terangkan hari ini, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat sedikit hebahan kuliah malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad dengan peranan wanita, isteri dan ibu. Pada pukul 9 malam Talaqi Al-Quran Janai bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah isyak kita bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manaf dengan kitab Fardu Ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang daripada kami sendiri. Jadi kita tangguhkanlah kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.